Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat yang banyak yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua ialah tentu semua kita juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di antara orang yang hati-hati yang sentiasa dapat ataupun terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya tengok orang yang sama setiap masa, alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di masjid, atau berkata lain hati sentiasa terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang menceritakan tentang kemuliaan ataupun penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang hati dia rapat dengan masjid, ialah dia akan berada di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Dalam senarai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Antara 7 golongan yang dapat duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat, antara mereka ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu orang yang hati dia sentiasa terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa supaya kita sentiasa diberi taufik dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta Allah taala ikatkan hati kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa cerita ataupun nak bawa hadis berkaitan dengan apa yang akan berlaku dalam kubur, dan apakah amalan-amalan yang insya-Allah yang dicadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang akan beri manfaat kepada orang yang berada dalam kubur, kan? Tuan-tuan semua, alam kubur adalah antara alam yang akan ditempuhi oleh manusia dalam musafir yang begitu jauh daripada alam rahim kemudian dunia. Lepas ni dia akan menuju kepada alam barzakh ataupun alam kubur, kemudian mahsyar dan sebagainya. Tentu semua setiap tempat berlalu, kita akan menghadapi tempat-tempat tersebut mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tentu semua alam kubur, antara alam yang kita akan tempuhi lah, di mana dalam hadis banyak ataupun doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang kita minta ialah Allah Ta'ala selamat kita daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatih. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab kubur dan fitnah yang ada di kubur. Tuan-tuan semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada kita dalam satu riwayat yang mengatakan, yattabi'ul mayyit salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu semua dia sebut apabila manusia ni dia mati akan diiringi dengan 3 perkara lah. Setiap orang yang mati di mana sampai kubur akan diiringi oleh 3 perkara. Di mana 3 perkara ni tentu semua, 2 perkara akan kembali semula. Dia akan tinggal kepada kita 1 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mana dia akan mengiringi setiap jenazah tu, pertama sekali ialah keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, kaum keluarga dia dan sebagainya. Yang kedua ialah wa malu, harta dia.
Boleh jadi kereta dia naik sebelum ni atas dia kan, sebagainya kubur. Satu lagi ialah amaluhu, satu lagi ialah amalan dia. Ini 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, perkara yang akan mengiringi setiap kematian, setiap mayat yang akan dibawa kepada kubur. Cuma Nabi SAW mengatakan 3 perkara tu di mana keluarga dia akan balik. Tak ada orang duduk kubur lama ni. Tak. Kemudian harta dia begitu juga. Cuma yang tinggalnya adalah wa yabqa amaluhu, di mana yang akan bersama dia dalam kubur adalah amal-amal yang dia bina dalam kehidupan. Itu tuan-tuan semua di antara benda yang Nabi SAW ingat kepada kita lah. Dan kata lain, apa dia ni, antara benda yang kita kena cakna dalam kehidupan kita ialah amal-amal soleh yang sepatut kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian tuan-tuan semua, dalam kubur Nabi SAW sebut pula, di mana saya nak sebut dalam hadis ini ialah suasana orang-orang yang beriman, orang yang kembali dalam keadaan amal soleh dia bersama-sama dengan dia. Riwayat mengatakan innal mu'min yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu man anta fayaqulu ana amaluka as-salih. Nabi SAW tersebut satu suasana yang berlaku di mana orang beriman, di mana kubur dia akan diperluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kubur ni ada 2 bentuk, sama ada Allah Taala akan luaskan dia, kemudian satu lagi adalah apa dia ni akan sepit kan, akan menyempit satu-satu penyiksaan lah, maknanya akan sepit kubur ni kan. Ini semua tuan-tuan semua berita-berita yang dicerita oleh Nabi SAW. Lagu mana tu wallahu alam, tapi ini antara perkara yang pasti akan berlaku. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan kubur orang beriman ni apa dia ni luah sejauh mata memandang, disebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan pada masa itulah riwayat mengatakan wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Semasa dia berada di kubur, tiba-tiba didatangi oleh satu orang yang mana muka dia comel. Dijumpa dengan dia orang beriman ni, dijumpa dengan dia ada satu orang yang dalam bentuk laki-laki yang comel muka dia. Yang kedua hasanul thiyab, comel pakaian dia. Yang ketiga ialah tayyibur rih, kemudian wangi sedap, apa dia bau sedap laki-laki ni. Ini tuan-tuan semua makna gambaran kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu gambaran kebaikan lah, di mana orang yang jumpa dia adalah orang yang paling comel, pakaian molek pun, bau molek pula. Kemudian tuan-tuan semua, laki-laki tersebut berkata fayaqulu abshir billadhi yasurruka, gembiralah dengan apa yang menyukakan engkau. Masa tu tuan-tuan semua tak ada orang lain dah, keluarga tak ada, apa tak ada, kita seorang pada masa tu. Maka laki-laki ni akan sebut kepada orang yang mati pada masa tu, tuan-tuan semua, abshir billadhi yasurruka, gembiralah dengan apa yang menyukakan kamu. Maknanya orang beriman tuan-tuan semua akan diberi perkhabaran. Orang beriman ni tuan-tuan setiap perjalanan dia, nak mati pun, itu mana kita bincang sebelum ni lah, nak mati pun telah diberi khabar gembira oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kubur pula disebut pula benda-benda gitu pula. Semua perjalanan telah dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Start dia nak mati dah gembira dah dia. Kemudian dalam kubur pun begitu juga. Sehingga dalam riwayat yang mengatakan laki-laki yang berjumpa dengan dia tersebut abshir billadhi yasurruka, gembiralah dengan perkara yang menyukakan engkau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari-hari yang dijanji kepada engkau. Nabi SAW sebut dalam Nabi sendiri tuan-tuan semua sebut menggembirakan manusia yang beriman. Kemudian dia ni memberi ugutan kepada orang tak beriman. Ini pada masa inilah apa yang Nabi SAW janjikan, Nabi sebut telah berlaku pada diri dia, di mana orang beriman akan dilayani, orang beriman akan dihormati, orang beriman akan dicakna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka laki-laki itu tuan-tuan semua dia sebut, kata dia, inilah hari yang sebenarnya dijanji kepada engkau. Orang yang mati tuan-tuan semua apabila berdepan dengan suasana macam tu, dia mari hari siapa dia orang ni?
Mari persoalan lah comelnya orang, kemudian cakap pai pun comel, menggembirakan hati dia. Kemudian dia tanya, man anta, siapa kamu? Orang mati tak katanya, siapa kamu ni? Mari comel, kemudian buat berita gembira kepada saya ke apa, siapa kamu? Maka laki-laki tersebut kata dia, ana amaluka salih, saya adalah amalan kau yang soleh yang kau bina dalam kehidupan. Tentu semua kesungguhan kita dalam kehidupan dunia, kita buat amal soleh ke apa, inilah antara pulangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semasa berada dalam kubur. Dia kata apa? Ana amaluka salih. Saya ni tak ada orang lain. Yang saya ni sebenarnya bukan orang lain. Saya ni adalah amal-amal soleh yang akan bina dalam kehidupan dunia. Itulah tuan-tuan semua. Kata lain maknanya amal soleh antara perkara yang dia ni core kita panggil, ada antara perkara yang penting untuk dibawa oleh manusia apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apabila manusia tu nak mati tuan-tuan semua, maka dia sebut kepada malaikat, bagi orang yang tak berimeh, bagi orang yang tidak ada amal soleh, dia minta dua perkara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia minta tuan-tuan semua, minta supaya Allah Ta'ala pelewatkan lagi kematian dia. Di mana dia nak buat dua perkara. Pertama sekali nak sedekah. Rupa-rupanya amalan sedekah, nak amalan yang paling mulia. Sampai perikat bila dia nak mati, dia rupa-rupanya besar yang nilai amalan sedekah ni. Dia nak supaya Allah Ta'ala bagi ruang kepada dia, dia boleh kembali semula dan bersedekah. Yang kedua pula ialah dia nak minta kepada Allah Ta'ala supaya tak akhir hidup dia ni, dia boleh buat amal soleh semula. Anak ceritanya antara bekalan yang utama sekali tuan-tuan semua dalam kehidupan kita masa depan ni adalah tak lain dan tak bukan adalah amalan yang dia ni disebut sebagai amal soleh. Cuma kesempatan pada pagi ni tuan-tuan semua, saya nak sebut apa dia ke amal soleh. Banyak-banyak amal soleh yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beri manfaat kepada manusia semasa berada dalam kubur ni, ke apa dia? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw warasa nakhlan aw bana masjidan أو ورث شخص مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته رواه البزار. Hadis ni tuan-tuan semua daripada Anas radhiyallahu taala. Saya rasa saya banyak kali dah cerita tentang Anas ini, satu peribadi yang oleh kerana banyak dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak riwayat-riwayat yang dia kongsi kepada kita, sama ada dia dengar perkataan Nabi ataupun dia tengok perbuatan Nabi dan sebagainya, dia cuba kongsi kepada kita. Dan saya pernah sebut dia di antara sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabahlah banyak riwayat. Pertama sekali dia memang duduk bersama Nabi lah daripada awal, tu mana yang kita dah bincang sebelum ni. Daripada awal dia adalah khadam ataupun dia adalah orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap detik dalam perjalanan hidup Nabi, dia tengok, dia dengar, dan kemudian dia kongsi perkara tersebut kepada kita. Dalam hadis ni tuan-tuan semua dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna. Ada 7 jenis amalan yang mana pahala dia berlari, pahala dia berterusan, wa huwa fi qabri, sedangkan pada masa tu dia berada dalam kubur selepas daripada dia mati. Maknanya tuan-tuan semua, seperti mana yang kita dah belajar lah, maknanya dia manusia ni apabila mati tak ada apa satu dah, nak beramal ke apa tak boleh dah. Cuma di sana ada perkara yang special yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam kubur ni ada amalan-amalan walaupun dia mati, pahala dia berlari, semasa pahala dia tetap sampai ke dia berterusan walaupun dia berada dalam kubur. Inilah tuan-tuan semua di antara dia ni saranan ataupun caknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita pada benda ni. Orang lain tak ada bagi tahu bahawa gini ni, ahli matematik juga semua tak ada nak tahu bagi tahu benda masa depan gini, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang kedua saya salah sebut makna caknanya Nabi kan, nak jaga keselamatan, nak supaya umat dia sentiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada amalan baik Nabi cadang supaya buat. Kalau benda-benda yang boleh merosak masa depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya jauhi. Ni alhamdulillah tuan-tuan semua panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itulah kita rasa terima kasih banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keselawat kan. Panduan-panduan macam ni tak diberi oleh orang lain. Hatta Nabi tak ada pun tuan-tuan panduan kekal kepada kita. Kita boleh beramal dan kita boleh menghayati dalam kehidupan kita. Gapo dia 7 perkara tuan-tuan semua. Cuba kita perhati dan kita pakat tengoklah hak mana kita boleh buat, kita pakat buat. Hak buat ada kita cuba kekalkan, hak tak buat lagi kita cuba kita cuba usaha, dan hak tak sempurna tu kita cuba sempurna. Tu harapan kita insya-Allah taala. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, antara amalan yang berguna semasa dalam kubur ialah man 'allama ilman. Pertama sekali lah orang yang mengajar orang lain. Kan? Orang yang diberi ilmu kemudian diajar ilmu tersebut pada orang lain. Khususnya ilmu-ilmu yang boleh membina manusia. Ilmu yang yang boleh bawa manusia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang boleh bawa manusia mengenali kehidupan dunia seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu-ilmu yang tahu benda-benda halal dan haram, kemudian ilmu-ilmu yang boleh diguna dalam mengurus kehidupan kita dalam kehidupan manusia dalam kehidupan dunia ni. Itu ilmu yang paling penting sekali tuan-tuan semua kan. Di mana penyebaran ilmu ni tuan-tuan semua, maknanya kita dah bincang sebelum ni pun tak semestinya banyak. Ya, kalau kita ada sikit pun tuan-tuan semua, insya-Allah itu termasuk dalam bentuk apa dia kita panggil ajar orang lain. Hatta Nabi sendiri pun bagi saran yang balighu anni walau ayah, sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Kemudian kita bincang masalah penyebaran ilmu, jangan kita gambarkan maknanya kena ada ilmu banyak, ngaji pondok banyak, tak lah. Apa yang kita perolehi, ilmu yang kita perolehi itu walaupun sikit kita cuba sapa kepada orang lain. Maka pun kadang-kadang ilmu sikit itu menyebabkan orang lain boleh beramal, orang lain boleh menghayati dalam kehidupan dia. Ini jariah yang paling besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, kalau tengok hadis Nabi, orang yang belajar pun, orang yang belajar tu banyak keistimewaan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi orang ajar orang lain. Yang kita pernah dengar ni hadis yang berkaitan dengan orang yang belajar. Kan nak cerita orang belajar pun istimewa dah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi orang yang sanggup mengajar masyarakat ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buat hadis tentang kelebihan orang yang belajar dulu. Nak ceritanya ni pun besar dah, apatah lagi orang yang mengajar. Antaranya dalam hadis yang selalu kita dengar, talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'. Orang yang belajar ni segala makhluk Allah Taala minta keampunan kepada dia. Ini orang yang belajar. Yang kedua pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang pergi belajar kan semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup duduk cokoh sini katakanlah. Kan orang lain duduk lain belakang dah. Kan dicari ilmu semata-mata mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Quran dan mengaji, orang belajar dan mengaji, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Ini dia semua hadis yang berkaitan dengan orang belajar, kan? Besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba tengok, bayangkanlah kalau orang itu dia diberi ilmu oleh Allah Taala walaupun sikit, dia ajar kepada orang lain. Dalam satu riwayat tuan-tuan semua, saya nak ambil satu riwayat yang nak ceritanya mulianya, ada tepat tema yang Nabi ajar lah. Antara jariah yang paling penting adalah kita ajar ilmu kepada orang lain. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Hadis ni masa hari guru pun ramai waktu biar hadis ni. Ya, saya pun tak Facebook saya tentang kelebihan orang yang mengajar orang ni.
Dalam hadis ni apa dia tu maksud dia? Allah Ta'ala dan malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan segala ahli bumi. Hatta Nabi kata annamlah fi juhriha, sehingga semut di lubang dia. Wa hatta lahu, sehingga ikan ada air laut. La yusalluna ala muallimin nas li khaira, dia tu beristighfar kepada orang-orang yang ajar manusia kebaikan. Ini dah cukup dah tu semua satu gambaran kemuliaan yang mana orang yang mengajar orang ini dapat satu kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia pun diminta keampunan, kemudian dia dalam kubur pun dia adalah merupakan jariah yang paling besar akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah kita ajar orang ni di samping kelebihan tadi, yang kedua perlu kita menyahut apa dia ni kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia ajar umat dia supaya sebar ilmu. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada umat dia supaya sebar ilmu dalam hadis yang banyak tuan-tuan semua. Maka mana-mana orang yang sebar ilmu termasuk dalam golongan yang menyahut wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya sebut tadilah balighu anni walau ayah. Siapalah daripada aku walaupun satu ayat, ataupun riwayat lain mengatakan la yuballighu syahid al-ghaib, orang yang hadir majlis ilmu pada hari ini tolong sapa kepada orang yang tidak hadir. Ini di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua. Maknanya kata lain, orang yang ajar orang ni rupa-rupa yang manfaat dia bukan sekadar dalam kehidupan dunia, tapi dalam alam kubur juga tu sama, dia akan dapat jariah ataupun pahala dia berterusan. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita ambil ruang-ruang macam ni, kan, kita cuba sebarkan. Dalam bab sebar ilmu ni saya salah pernah sebut sebelum ni lah, kita boleh guna, kita ada ilmu sama, kita boleh guna WhatsApp kita, kadang-kadang ada setengah jadi amalan dia setiap hari dia atas hadis kepada orang. Sebab WhatsApp ni tuan-tuan, kalau kita ada geruk luah, kan, dia akan sapa banyak orang pakat baca belaka. Cuma pasti barang molek lah, hadis tu hadis betul ke apa semua, kan. Ada setengah orang menjadi satu amalan dia. Kan, ada satu tempat tu memang dia panggil apa dia ni, satu hari satu hadis, dia sebar hadis tu kepada masyarakat. Ini pun tuan-tuan semua yang kita boleh buat lah, ataupun kita rakam ke apa semua, kan. Yang penting mana kita nak jadi orang yang menyebar ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kepada saya sebut tadilah, maknanya tak semestinya ilmu banyak, kan. Apa yang kita perolehi, apa yang kita pelajari walaupun sikit, yang penting kita ada semangat untuk nak menyebarkan apa nak ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tuan-tuan semua amalan yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana jariah ni akan berterusan walaupun dia berada dalam kubur. Yang kedua pula ialah au ajra nahran. Yang kedua ni dia dialihkan air sungai tu apa dia ni kepada orang yang perlu. Katakanlah air sungai dak berlari, tepi-tepi tu atau jauh tu memang orang perlu kepada air. Dia cuba memudahkan supaya air mengalir kawasan pak orang yang perlu kepada air. Okay. Nak kata lain makna amalan masyarakat lah. Sebab tu dalam Islam tu semua kita amalan yang beri kepentingan kepada masyarakat besar sangat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tengok dalam hadis ni bukan masalah semaya beg apa ni, kan, bukan zikir, bukan apa, tapi amalan yang beri manfaat kepada masyarakat sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab nak cuba tengok dalam hadis ni, kan, dia mari mikir lagu mana, kan, tengok orang susahnya cari air ke apa semua, kan. Tamu-tamu kadang-kadang orang-orang duk nane ke apa semua, air sungai ada, cuma lagu mana apa dia ni nak supaya air ni sapa kepada orang yang perlu ataupun tempat yang diperlu sebagainya. Maka dia usaha, dia ikhtiar, kan, dia ikhtiar, kemudian dia cuba alihkan air dia pergi kepada orang yang perlu. Benda ni benda biasa tu semua. Tapi ada masyarakat kita kadang-kadang sengaja sekat jangan airnya pergi pak orang, kan. Jadi terbalik dengan apa yang kita bicara ni. Kalau kampung kadang-kadang Allah susah, ya orang susah air dah, tapi patutnya boleh sangat kita beri ke dia, kan. Tapi tak bagi juga. Sini tak ada berkali, kalau tempat lain memang ada barang-barang gini. Ini bercanggah dengan apa dia kehidupan kita bermasyarakat. Sebab itulah Islam dia ajar tu semua, makna kehidupan masyarakat ni kita pakai apa ni tunai hak masyarakat, antara ialah tolong-menolong antara satu sama lain. Okay. Makna yang tadi tu yang pertama tadi, orang tak ada ilmu, dia ada amalan kedua yang dia boleh buat. Dia ada tenaga, dia ada duit ke apa semua, kan. Dia boleh buat bentuk amal soleh dalam bentuk macam tu. Kan, dia cuba alihkan air sungai, air parit ke apa semua, ataupun air telaga katakanlah, kan, kepada tempat-tempat yang perlu kepada benda tu.
Kita rasa benar ni tak ada gambar satu. Rupanya Islam ni lah besar bagi-bagi gini. Siapa peringkat dalam hadis ni maknanya dianggap sebagai jariah yang berterusan pahala dia, walaupun lepas mati pun dia boleh pahala dengan apa yang dia lakukan, kan? Itu yang kedua, tuan-tuan semua. Kemudian yang ketiga pula ialah au hafara bi'ran. Yang ketiga ni adalah apa, dia gali telaga, kan? Dalam hadis ni tuan-tuan semua, tamu-tamu tanah harap pula dia perlu sangat kepada air ni. Tak, sebab itulah orang yang memudahkan apa dia kesusahan dalam masyarakat, dia memudah apa yang dihadapi oleh masyarakat, apa dia cuba memudah. Ini adalah orang yang besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tengok katakanlah satu kawasan, satu kampung ataupun satu masjid, air tak ada semua katakanlah, kan? Dia ada duit lebih, kan? Dia culung gali telaga. Kemudian air ni diguna oleh orang lain. Biasa telaga ni dia boleh guna panjang masa dia ke mana, kan? Bukan sehari dua. Kadang-kadang sungguh-sungguh tahun kadang-kadang boleh guna air tersebut. Sebab itulah selama mana tuan-tuan semua orang boleh guna air tersebut, maka selama itulah jariah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lah ni dia ada satu dia panggil apa, orang cari duit untuk buat telaga di kawasan-kawasan yang apa yang keri kontan kata di Afrika. Ada kan lagu duk ketik duit ke apa semua, kan? Kalau kita boleh bagi saham macam benar lah. Ataupun tempat kita, tempat air tak ada, kan? Orang pakar nak gali telaga ke apa, kita bagi saham. Dan kita harap insya-Allah ini sebahagian daripada masalah yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua, antara apa dia ni, amalan yang ketiga yang apa dia ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua amalan berkaitan dengan masyarakat, kan? Sebab tu kita jangan pandai engin atau pandai mudah benda gini, kan? Kita rasa alah sikit ya, kan? Tapi rupa-rupanya benda amalan masyarakat ni tuan-tuan semua, kebaikan masyarakat ni amalan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banding dengan amalan peribadi, cuba tengok tuan-tuan semua, saya selalu sebut cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan semua banyak, dan antaranya ialah kerana banyak dia melibatkan diri dia dengan masyarakat. Sebab tu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni saya pernah sebut sebelum ni, apabila Nabi tanya sahabat siapa yang puasa hari ni, kan? Semua senyap belaka. Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Siapa yang ziarah orang sakit hari ni? Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Siapa yang ziarah orang mati hari ni? Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Siapa yang bagi makan ni kepada orang miskin hari ni? Saya. Okay, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang mengumpul 4 amalan satu hari, maka dia adalah mempunyai ahli syurga. Apa dia ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba tuan-tuan tengok dalam 4 amalan tadi yang melibatkan peribadi puasa, ya. Tak, hak lain semua tu adalah dia melibatkan masyarakat. Gizarah orang, tak, gitulung orang. Kemudian kepada lagi apa dah tadi, gizarah menghiburkan hati orang. Itu semua amalan-amalan yang melibatkan amalan masyarakat kita panggil. Okay, banyak-banyak amalan, 4 amalan tersebut untuk peribadi dia puasa, kan? Hal lain adalah amalan melibatkan diri dia dengan masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita tengok pada hadis ini memang besar sangatlah orang-orang yang cuba cakna kepada masyarakat, beri kemudahan. Dalam hadis ini sebut ialah masalah air, kan? Masalah air. Tahu-tahu tempat kita lah ni pun air pun masalah dia ke senang tempat, kan? Kalau kita memudahkan untuk dia orang, maka besar sangat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula ialah amalan yang keempat. Ni tak payah ngaji banyak ni. Kalau ke mana tak? Yang kata kita tak ngaji usah dulu ya, kita tak ngaji pondok. Ni benda-benda mudah yang kita boleh buat. Kalau kita faham tuan-tuan, kita niat melek amalan gini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah awrasa, dipanggil nakhlan. Okey. Amalan keempat ialah dia tanam pokok tamar. Pokok tamar ni tuan semua, kan? Pokok tamar ni makna kata lain, orang lain boleh manfaat lah, dia tanam pokok tamar ke apa semua, kemudian orang boleh manfaat, orang boleh makan dan sebagainya, kan? Sebab dalam Islam ni tuan semua, kita nanin, orang nanin dalam Islam ni Allah Taala bagi kemuliaan. Sebab tu kita baca dalam Quran, kan? Orang nanin banyak isyarat-isyarat kepada kebun, isyarat-isyarat kepada tanaman dan sebagainya. Saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala orang yang nanin ni. Dalam satu riwayat mengatakan, ma min muslim yaghrisu gharsan, yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun
illa kana lahu bi sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia bagi sarannya lah kepada orang beriman, orang Islam ni, mana-mana orang Islam kata dia yang nan ni sama ada pokok besar atau pokok kecil dia tanam, kemudian tiba-tiba dimakan oleh binatang, oleh burung, dimakan oleh manusia, diambil oleh manusia ataupun dimakan oleh binatang katakanlah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa kana lahu bi sadaqah, maka apa yang diambil oleh binatang orang dan sebagainya Allah Ta'ala kira sebagai apa dia amalan sedekah. Kita bayangkanlah tuan-tuan, sudah tanda padi kata-kata padi ni main burung mari sama kalau gimana kan, maka nilai tambah sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita tanda pokok gapo dia, pokok tepi-tepi rumah kita kata, tiba-tiba burung mari makan gapo semua kan, di mana faedah dia boleh ambil daripada apa yang kita lakukan. Di segi Islam Allah Ta'ala nilai itu semua adalah sebagai apa dia ni amalan sedekah. Ya, ini antara contoh bagaimana Islam dia nilai besar bagi orang yang nane ni. Ya, bukan sekadar apa dia ni dia peluh dia kepada lah hasil taniman dia tadi, kalau dimakan oleh benda lain Allah Ta'ala catat sebagai amalan sedekah ataupun ibadat yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, dalam hadis ni dia sebut tanah pokok tamar. Pokok tamar ni antara pokok yang apa dia ni yang banyak manfaat sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut orang beriman ni patut jadi macam pokok tamar. Pokok tamar ni dia bermanfaat belaka, situ manfaat dia belaka. Lepas tu sepatut berlaku di kalangan kita lah. Orang boleh tupai dengan apa yang ada pada kita. Nah, begitulah satu bandingan yang disebut oleh Nabi SAW apa tentang apa kelebihan pokok tamar ni, dan bagi orang yang sanggup kata hadis ni dia wakaf tamar ke apa semua, dia tanam kemudian orang boleh makan, orang boleh guna pokok tamar dia yang dia buat tu, maka itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu orang tu semua, nama saya baca adalah satu tulisan, ada satu orang tu nama dia Saleh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ni orang kaya tu semua. Dia wakaf kebun tamar dia mi'ata alfi nakhlah, apa dia ni 200,000 pokok tamar untuk orang pergi umrah dan untuk orang buat haji. 200,000 ni bukan sikit tak, 200,000 dia sebut, 200 pokok tamar yang dia wakaf supaya dia manfaat oleh orang-orang yang apa ni, orang pergi buat haji ataupun orang buat umrah. Itulah tuan-tuan sebanyak maknanya banyaklah. Berapa ni 200,000 ni bukan satu sikit lah. Ini tuan-tuan semua dah antara orang faham, orang nampak bagi gini kan, bagi dia rasa ini satu peluang untuk dia dapat pahala insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah kita ni kadang-kadang kita amalan tak ada dah kan. Ini antara ruang-ruang pahala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Itulah tuan-tuan semua satu contoh bagaimana orang faham. Ribu apa dia ni 200,000 dia sebut sini, kata dia pokok tamar yang dia wakaf kebun dia ni, kebun tamar wakaf untuk bagi orang buat umrah ataupun orang buat haji. Okey, kalau tempat kita ni boleh jadi pokok lain lah, pokok nyo ke pokok gap tak kira lah, yang penting pokok tu beri manfaat kepada orang lain. Okey, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan semua kita jangan pandai hina kepada orang tua. Kadang orang tua tu dia duk sibuk duk tanam pokok durian, duk tanam pokok apa dia ni, pokok montai ke apa sebenarnya kata apalah. Dah semua Melayu kata Allah dia tu tak pada dengan tua patut di masjid, dia kata dak. Sebenarnya salah pemikiran macam tu. Dia tanam walaupun dia mati, tapi orang boleh guna dia tanam. Kalau mana ada anak cucu boleh makan, orang tu boleh makan, orang tu boleh ambil sebagainya, pahala tu tak sampai ke dia. Ada kadang-kadang Melayu dia kecek macam tu, tua-tua hebat dia kata duk sibuk duk main kebun lagi kan. Dia orang tak faham lah, sebab tu dalam konsep ibadat dalam Islam bukan hanya sekadar sembahyang di masjid kan, dia buat benda tu walaupun tak ada dalam kehidupan dia kan, dia tanam ke apa semua, tiba-tiba besar dia mati ke apa, anak dia boleh guna, orang tu boleh guna, orang ni boleh makan dan sebagainya. Ini jariah kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua, ini ceritanya semua galakkan lah supaya kita jadi orang yang nane. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kelima tuan-tuan semua boleh buat berlaku ke mana ni? Tak, benda tak payah sangat lah ni, tapi nak cerita yang besar nilai insya-Allah taala.
Yang kelima pula ialah aubana masjidan. Yang kelima pula ni adalah dia bina masjid, kan? Dia buat masjid lah, sama ada sebutir masjid ataupun dia ada kadar kemampuan dia buat untuk perkembangan masjid, kan? Sebab tu sungguh-sungguh orang kadang-kadang tua sebelum dia meninggal dunia, orang ada duit lah, dia kata tolong ambil duit saya ni buat satu masjid untuk kebajikan masyarakat. Gapo dia tua semua pulangan. Tadi kita dah bincang bina masjid ni maknanya dalam kubur pun Nabi kata sallallahu alaihi wasallam jariah yang besar. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang bina satu masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan bina apa dia mahliga besar dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Batu sungguh-sungguh orang, saya tengok orang Arab dah tu sebanyak kan ada rumah-rumah dia untuk buat masjid. Untuk dia kadang-kadang dia banyak dah masjid, dia atas duit-duit ke untuk negara-negara yang kurang masjid ke apa, dia buat surah, dia buat masjid ke apa semua. Ini antara amalan-amalan yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang ada seorang kata, ya Rasulullah, dia kata dia, ustaz kata dia tak, kita nak satu masjid tak ada duit, dia kata. Kan? Satu masjid ni bukan 2-3 riyal, 4 riyal, kadang-kadang puluh ribu ataupun ratus ribu ataupun juta kadang-kadang. Kan? Tapi walau macam mana sekalipun tuan-tuan semua, kata Nabi SAW, walaupun sikit, atau ada riwayat yang mengatakan siapa-siapa bina masjid walaupun sebesar sakut air, sakut air ni sikit sangat ialah saham yang kita bagi untuk buat masjid, itu pun pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ikatan kita hati kita ikat masjid, kita mari semua dah, kan? Kita cuba bagi sumbangan ke masjid setiap hari kepada kita tabung-tabung ke apa semua kok. Ini pun sebahagian daripada apa ni, kita bina masjid dan kata lain kita menghidupkan aktiviti masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bincang masalah bina masjid ni tuan-tuan semua, dia ada dua lah. Yang pertama sekali kita bina masjid lah. Yang kedua kita bina dari segi kita menghidupkan suasana masjid. Kayak aktiviti masjid ke apa semua. Sebab itulah apabila sebut aktiviti ni perlu pada sumbangan, dia perlu pada apa semua, kan? Maka itu juga termasuk dalam apa yang disebut sebagai kita bina masjid, bina rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya pernah sebut sebelum ni, dalam ulama dalam huraikan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ulama dah boleh dah bicara tentang makmur masjid ni, dia buat dua lah. Yang pertama sekali makmur atau kata lain buat masjid. Yang kedua ialah kita menghidupkan suasana ataupun aktiviti di dalam masjid, mengaji ke apa semua. Itu termasuk dalam apa yang istilah sebagai memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tu yang besar ni kita buat masjid ni, semama sekali maknanya masjid ni bukan tempat orang buat hibur, buat main konser, tak, kan? Masjid ni tempat orang beribadat. Kita sedia tempat untuk orang beribadat. Kita sedia tempat untuk orang ngaji. Kita sedia tempat untuk orang kebajikan. Kita sedia tempat untuk apa dia ni, orang buat amalan-amalan kebajikan. Itulah makna besar. Confirm masjid orang tak buat benda konser. Tak. Kalau benda lain boleh jadi ada unsur-unsur lain. Tapi orang buat masjid ni tuan-tuan semua confirm maknanya segala yang berlaku dari itu adalah kebajikan. Orang boleh ngaji. Ada semua orang terpandang Quran dengan sebab ada masjid itu. Masjid yang kita buat. Ada semua orang yang boleh faham agama Allah SWT dengan ada yang masjid, ada aktiviti masjid dan sebagainya. Inilah yang dikatakan pahala besar orang yang bina masjid, bina rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua jariah yang kelima yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beri manfaat setelah kita mati, khususnya dalam kubur, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan, awarasa mushafan. Yang keenam pula ialah dia wakafkan Quran dia. Dia bagi Quran kepada orang lain, orang betul orang baca, kan? Katakanlah dia ada duit lebih, dia cetak Quran, kau dia beli Quran, kau dia bagi kepada apa, kepada masyarakat untuk mengaji Quran. Sebab Quran itu tuan besar pahala dia, kan? Apatah kalau kita memudahkan untuk dia baca Quran. Hadis saya sebut tadi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kaum ialah orang yang mengajar dan orang yang mengajar dan mengajar Quran. Dan nak mengajar Quran tak sempurna kalau tidak ada Quran. Kita memudahkan untuk dia, kan? Kita bagi Quran ke dia, kan? Bagi Quran ke dia, wakaf Quran kepada dia orang dan sebagainya. Dia boleh baca, dia boleh pandang Quran dengan sebab Quran yang kita bagi, maka itu besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni, kita bagi wakaf Quran tapi tak baca dosa itu.
Saya pernah bawa Quran banyaklah waktu satu masjid. Tahun tak buka lagi masalahnya. Waktu kalau boleh cari tempat lah kita nak bagi tengok orang baca Quran. Duduk dalam mari lagi, dalam plastik lagi kan. Sedekah orang bagi sedekah, orang bagi wakaf ke apa nak supaya Quran ada dibaca. Okay. Sebab ada masjid lah ni pun tak baca Quran mana sebab dia pergi lewat kali awal tak ada nak baca Quran. Ada kata kita tak. Cuba cari tempat-tempat. Saya sebanyak tempat-tempat pengajian kan. Tahfiz kau apa semua kan yang apa dia ni yang perlu pada mushaf, yang perlu pada Quran ni kita bagi dia kan. Rupa-rupanya besar tu. Kalau tengok daripada hadis ni dia antara sebagai pada jariah yang akan berguna pada alam kubur. Akhir sekali tu semua ialah Nabi kata yang ketujuh ni ialah autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh ni lah amalan yang Nabi sarankan supaya buat. Ketujuh amalan ni, di antara tujuh amalan ialah dia tinggal anak dia. Dia tinggal anak dia jauh. Anak ni lah beristighfar kepada dia. Dia jual dalam kehidupan dia bagi duit pada anak dia curah tenaga dia ke apa semua sehingga anak dia jadi orang. Nak jadi anak ni bukan mudah tu semua kan letih kadang-kadang kan habis duit dan sebagainya. Saya jumpa satu orang kemarin dia anak 13 dia terengeh ustaz nak pun habis 13 orang ni. Susahnya nak ceritanya kan. Tapi rupa-rupanya tu susah payah kita ni. Duit yang kita habis, tenaga yang kita curah untuk nak lahir anak-anak gini rupa-rupanya besar sangat nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita lahir jauh confirm dia akan istighfar kepada kita. Kan kau yang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak tak jauh tak ada amal kata syukur kalau orang tua mati ni pakat bubuk ke apa bubuk wakaf ke apa ni tanah pesaka dan sebagainya. Tak ingat dekat orang tua kan. Tapi tu semua pengorbanan kita ni dalam hidup ni siapa anak jadi orang kan sebagai melaksanakan tanggungjawab dan kemudian anak jadi orang. Maka kalau tengok riwayat ni dia adalah jariah yang paling besar sekali. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila manusia ni mati terputusnya amalan dia kecuali 3 perkara. Antaranya ialah waladun salihun yad'ulah, iaitu anak soleh yang sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa berdoa pada diri dia dan istighfar kepada Allah Taala. Tentu semua anak ni lagu mana kaedah tu bagi pahala apabila ada anak yang soleh ni. Di sana ada tiga bentuk lah. Yang pertama sekali melalui doa dia doa. Ya Allah ampunilah dosa ayah saya, beri rahmatlah kepada ayah saya dan sebagainya atau mak saya. Tu bentuk yang pertama. Yang kedua dia buat amalan dia bagi dia amalan untuk ayah dia. Katakanlah buat umrah untuk ayah dia ke, sedekah untuk ayah dia ke apa semua untuk mak dia ke. Itu pun satu bentuk akan sapa kepada ayah mak dia. Yang ketiga pula ialah melalui amalan soleh dia. Kan dia buat beramal, dia hidup dia comel hidup dia. Maka sapa kepada mak dia juga. Walaupun tak niat tak gapo kan dia menjadi orang hijau katakanlah hari ni bakal main ngaji ke apa semua kan. Insya-Allah ni juga saham kepada orang tua-tua kita dululah yang telah didik kita dan sebagainya. Itulah tu semua sebab itulah dalam masalah pera anak ke apa ni. Sebab itulah Nabi SAW banyak bagi saran ni lah, bagi semangat supaya apa dia ni kita jaga betul-betul ya. Antaranya dalam hadis ni lah, antaranya ialah apa dia ni jariah yang besar lepas daripada kita mati. Kata bayangkanlah anak 10 orang tu semua dia doa semua kan, 10 orang dia doa semua pada ya Allah bagilah keampunan kepada ayah mak sebagainya kan. Ini satu keuntungan besar, aset yang paling besar yang ditinggal oleh manusia iaitu anak yang soleh. Itulah tuan-tuan semua di antara apa dia ni 7 dalam hadis ni dia fokus pada alam kubur lah. 7 amalan yang akan sapa, yang akan apa ni akan sapa pahala dia walaupun dia berada dalam kubur. Di sana ada hadis-hadis lain tuan-tuan semua, ada hadis yang cerita tentang manfaat ni, antaranya sedekah juga termasuk dalam manfaat lepas daripada mati. Kemudian orang berdakwah kan, orang berdakwah selain daripada tu sekarang tadi lah tuan-tuan semua yang berikut ada orang yang berdakwah, ajak orang kepada Allah Taala. Hidup dia berdakwah kan, orang berubah dengan sebab diri dia maka juga jariah. Kemudian yang ke-10 kata ulama ialah antaranya ialah apa dia orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang mati di jalan Allah Taala ni Allah Taala akan apa dia akan kembangkan pahala dia. Ya, dalam riwayat mengatakan orang mati di jalan Allah Taala ni fa innahu yanmu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'man fitnatal qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang mati di Allah Taala ni Allah Taala kembangkan pahala dia sampai hari kiamat. Kan? Daripada sikit besar amalan dia apa dia pahala dia
Yang kedua pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maya'man fitnatal qabri", dia aman daripada fitnah kubur. Kan, dia selamat daripada azab kubur, selamat daripada fitnah kubur. Ini orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita dapat bincang pada pagi ini, kan, antara amalan yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berguna kepada kita lah untuk kita menghadapi alam berikut. Ya, kita ni alam dunia, lepas ni kita akan jumpa alam barzakh yang kemungkinan bila-bila masa akan berlaku. Ada yang kata lama lagi usaha kita ni sihat lagi. Tak semesti baca tuan-tuan semua. Alam barzakh apabila mati akan berlaku alam barzakh. Dan kematian ni maknanya boleh berlaku bila-bila masa lah. Orang sihat pun ramai ni meninggal kan. Nak ceritanya apabila mati ni siapa masa dia akan apa dia ni, Allah Taala akan mati manusia lah. Kita doalah moga-moga tuan-tuan semua amalan kita bincang pada pagi ini, moga-moga apa dia ni diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita boleh buat walaupun tak semua pun. Kita doa supaya Allah Taala beri kemudahan kepada kita lah. Kita boleh usaha dan kita boleh pakat-pakat buat. Hak buat dah alhamdulillah cuba kekalkan. Hak tak buat lagi itu kita pakat usaha. Hak tak cukup lagi kita cuba cukup apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sakatlah tuan-tuan semua untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا